Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-14. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku. Kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya? Dengan demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya, orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah umr pada ayat ke-16 surah Yunus bermaksud usia seakar dengan kata makmur, bermaksud makmur. Ini mengisyaratkan bahawa usia manusia di permukaan bumi ini harus diisi dengan sesuatu yang memakmurkan jiwa dan raganya serta melakukan aktiviti positif sehingga dapat memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata umur biasa digunakan untuk waktu yang cukup panjang yang dapat digunakan untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ke-16 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Rasulullah SAW tidak dapat menolak kehadiran ayat-ayat Al-Quran dan tidak pula menghadirkannya. Buktinya, di saat baginda mendambakan kehadiran ayat, namun wahyu tidak kunjung datang. Hal ini berlaku ketika peristiwa tuduhan palsu terhadap isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sekian lama baginda resah dan bimbang dan sekian lama pula baginda menanti sehingga akhirnya turun wahyu yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha melalui surah An-Nur ayat ke-11. Dalam kejadian yang lain, pernah wahyu tidak kunjung datang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang kaum musyrikin mengejek baginda bahawa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Bahkan mereka memfitnah baginda akan menjatuhkan diri dari puncak gunung.
Tetapi akhirnya wahyu turun setelah penantian tersebut melalui surah Ad-Duha ayat yang ketiga. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-16 dan 17 surah Yunus ini dengan menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak membacakannya dan sudah tentu dia tidak memberitahu kamu mengenai Al-Quran ini melalui perantaraan lidahku. Kerana sesungguhnya aku telah tinggal di kalangan kamu selama ini dalam satu jangka masa yang begitu lama. Tambahan pula, kamu telah mengenali diriku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu untuk berfikir dan membuat kesimpulan bahawa kitab Al-Quran ini sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid menukilkan pandangan Imam Ar-Razi bahawa orang kafir itu memang sudah mengetahui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil lagi, dan mereka mengetahui bahawa baginda telah menerima wahyu kerana baginda tidak pernah belajar sebuah kitab pun sejak kecil lagi dan tidak pernah berguru atau belajar daripada sesiapa pun. Ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah 40 tahun, tiba-tiba baginda membawa kitab Al-Quran ini kepada mereka. Kitab ini mengandungi dasar-dasar agama, ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, ilmu akhlak dan rahsia di sebalik kisah orang pada zaman dahulu kala. Kesemua ini tidak dapat ditolak oleh orang yang pakar dalam ilmu pengetahuan. Setiap orang yang mempunyai fikiran yang waras pun tahu bahawa kitab yang dibaca itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-16 surah Yunus ini dengan menyatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, seandainya Allah berkehendak supaya aku tidak membaca Al-Quran kepadamu, tentulah aku tidak akan membacanya. Hal ini aku lakukan atas perintahnya dan aku melaksanakan kehendaknya. Sekiranya Allah berkehendak tidak akan memberitahukan turunnya Al-Quran kepadamu, tentulah dia tidak mengutus aku dan tidak memberitahu kamu tentang Al-Quran ini. Jadi, hal ini bukan merupakan keinginanku, tetapi adalah kehendak Allah semata-mata. Dan aku hanya melaksanakan perintahnya. Tidak kurang dari 40 tahun sudah berlalu, aku berada di antara kamu dan aku tidak pernah membaca suatu surat ataupun sesuatu ayat yang menyamai Al-Quran. Apakah kamu tidak memahami bahawa orang yang 40 tahun lamanya Muhammad menerima wahyu pada usia 40 tahun, tidak membaca kitab, tidak pernah belajar dengan seseorang, bahkan tidak mampu membaca dan menulis, tentu tidak mampu membuat sesuatu ayat seperti Al-Quran. Kemudian Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi mentafsirkan ayat ke-17 surah Yunus dengan menyatakan bahawa sejahat-jahat kezaliman dan seburuk-buruk kejahatan adalah membuat kebohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mendustakan ayat-ayatnya. Justru orang yang kufur tidak akan memperoleh kemenangan di dunia. Demikian pula ketika berjumpa Tuhannya pada hari akhirat juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-16 surah Yunus ini menyatakan bahawa aku menyampaikan wahyu kepadamu ini adalah atas kehendak Allah. Kalau dia menghendaki pula di lain waktu untuk menahan, nescaya aku sendiri tiada kuasa untuk membacakan kepadamu. Dengan wahyu itu, Tuhan memberi kamu pengertian dan ilmu dan dia menurunkan wahyu kepadaku untuk aku sampaikan kepada kamu. Sudah lama aku hidup di tengah-tengah kamu sehingga kamu telah mengetahui keadaan diriku sampai aku berusia 40 tahun. Selama 40 tahun sebelum aku menjadi Rasul, pernahkah kamu mendengar bahawa aku pandai bercakap seperti ini? Adakah kata-kataku di masa itu yang patut kamu catat kerana keistimewaannya? Sudah jelas tidak ada, kerana kamu sendiri telah tahu bahawa aku ini bukan penyair terkemuka dalam soal sastra. Apakah kamu tidak fikirkan? 40 tahun aku hidup di tengah-tengah kamu.
Kamu tahu aku tidak pandai menulis dan membaca. Kamu tahu bahawa di masa itu aku tidak menganut agama yang biasa kamu pegang. Aku bukan ahli dalam satu ilmu dan pengetahuan. Aku tidak mengerti apa syariat. Aku tidak terlatih pidato atau syair. Dan tidak pula aku belajar kitab Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan tidak ada seorang pun guru tempat aku belajar. Sekarang, kamu tuntut kepadaku mendatangkan Al-Quran lain dari wahyu yang aku terima ini. Adakah aku mampu? Di samping itu, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ketika mentafsirkan ayat ke-17 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini adalah lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, iaitu sekiranya Nabi Muhammad SAW sanggup mengabulkan permintaan mereka untuk membuat Al-Quran lain atau mengganti kalimah-kalimahnya dengan sesuka hati, nyatalah dia telah berbuat suatu dosa besar, iaitu mengada-ngadakan dusta atas nama Allah. Yang tidak wahyu dikatakan wahyu. Kalau demikian dia bukan Rasul lagi tetapi seorang pemalsu. Tidak ada kejahatan dan ananya yang lebih besar daripada itu. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus ini menjelaskan bahawa menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Dia mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya. Ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada manusia supaya menerima petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya manusia menutup mata terhadap keagungan dan kesempurnaan Allah, nescaya manusia itu sendiri akan rugi. Tambahan pula, orang yang berbuat dosa dan penganiaya diri sendiri tidak pernah beruntung dan tidak pernah bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus ini menjelaskan mengenai kebenaran wahyu Al-Quran daripada Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Justru Allah Subhanahu Wa Taala jualah menghendaki Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan risalah Islam kepada hamba-hambanya, dan dialah jua yang berkehendak sekiranya Al-Quran tidak sampai kepada mereka. Kemudian ayat ini juga memberi petunjuk bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa untuk mereka-reka Al-Quran kerana baginda seorang yang tidak mampu membaca dan menulis. Oleh itu sangat mustahil untuk baginda mampu menciptakan suatu ayat yang sangat sempurna sebagaimana Al-Quran, maka golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah telah berbuat zalim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak atas setiap perkara yang berlaku di alam ini. Sekiranya bukan kehendak Allah, tidaklah Al-Quran diturunkan dan dibaca kepada kita. Namun Allah telah menghendaki dan mentakdirkan bahawa Al-Quran inilah menjadi panduan kepada semua manusia. Oleh sebab itu kita wajib percaya dan beramal dengan Al-Quran kerana ianya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti segala ajaran Al-Quran. Oleh itu, apabila seseorang itu tidak mengikut petunjuk Al-Quran, malah menentang serta mendustakan ayatnya, orang tersebut sesekali tidak akan berjaya kerana telah berbuat dosa dan kezaliman. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili melalui kitab Tafsir Al-Munir mentafsirkan ayat ke-16 dan ke-17 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa tugas Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya dan mengikuti apa yang dibacanya, baik ayat yang mengandungi janji atau ancaman, halal dan haram atau perintah dan larangan. Selain itu, Al-Quran adalah kalam Allah dengan dalil kemukjizatannya dari segi kefasihan, susunan dan bentuk kalimahnya dan dari segi makna yang terkandung di dalamnya. Yang menyampaikan Al-Quran adalah seorang yang ummi, yang tidak boleh membaca dan menulis dan tidak pernah belajar kepada siapa pun serta manusia tidak mampu membuat seperti yang ada di dalamnya walau hanya dengan satu surah yang paling pendek. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-16 dan 17 surah Yunus ini ialah
Pertama, setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah bersyukur kerana Allah SWT berkehendak mengurniakan Al-Quran kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan bersyariat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan tugas untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh manusia. Oleh itu, hendaklah umat Islam mematuhi segala perintah dan larangan yang dinyatakan di dalam Al-Quran serta sunnah baginda SAW. Kedua, setiap umat Islam perlu sedar bahawa pendustaan terhadap Allah Subhanahu Taala atau yang mendustakan ayat-ayatnya merupakan kezaliman dan dosa yang besar. Kesannya, orang yang berdosa tidak akan mendapat untung dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.